Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Markus 2 ayat 3 hingga 12. Datanglah 4 orang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus kerana orang ramai itu. Oleh itu mereka membuka bumbung rumah betul-betul di atas tempat Yesus berada, lalu menurunkan orang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampunkan." Ahli Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, "Lancarnya orang ini mengkufuri Allah. Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Tetapi Yesus segera mengetahui dalam rohnya bahawa mereka berfikir sedemikian, lalu berkata, "Mengapa kamu berfikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu telah diampunkan,' atau 'Bangun, angkat tikarmu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahawa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa." Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tingkahmu dan pulanglah." Di hadapan mata semua orang lumpuh itu pun bangun, mengangkat tikarnya lalu segera berjalan keluar. Semua orang di situ tercengang lalu memuji Allah. Mereka berkata, "Belum pernah kami lihat kejadian begini." 아멘. 임마누엘 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있은 후 사랑하는 당회자님께서 나의 믿음과 하나님이 주신 믿음 제아의 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 내일부터는 사모하고 기다렸던 2025 만민 학예. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bermula esok akan bermula retreat musim panas Mamin 2025 yang telah lama kita nantikan. Retreat ini merupakan masa untuk kesembuhan, jawapan dan berkat. Masa yang penuh dengan rahmat di mana anda akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan memulihkan kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah bersedia untuk mencurahkan perkara-perkara baik kepada anak-anaknya seperti air terjun yang melimpah. Adakah anda sudah bersedia untuk menerimanya? 그런데 돌아가서는 그 은혜가 사라지는 거예요. 왜 그럴까요? 준비된 그릇이 아니었기 때문에. Ada orang yang menghadiri retreat dan menerima berkat daripada Tuhan, tetapi apabila balik ke tempat masing-masing, mereka gagal untuk menjalani kehidupan iman. Di tempat yang penuh rahmat, ada orang yang tidak menerima berkat kerana mereka tidak menyiapkan diri mereka. 그런 분들이라 할지라도 미리미리 준비하였다면 오늘 주신 그 은혜를 유지하는 것이 더 길어지는 것인데, 여러분들은 이 하계수로 은혜를 어떻게 준비하셨습니까? 이 시간 말씀을 통해 부족한 것이 무엇인지 깨닫고, Walaupun ada orang yang mempunyai hati seperti tanah jalan, tapi mereka juga dapat menerima berkat sekiranya mereka menyiapkan hati mereka. Semoga anda menyedari apa yang masih kurang dalam kehidupan Kristian anda dan segera berubah menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya anda dapat memuliakannya dengan kesaksian yang besar. Sudah tentu anda perlu ada usaha untuk dapat mengekalkan rahmat yang telah anda terima. Anda juga perlu menjalani kehidupan Kristian dalam iman. Anda harus sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan dan mempunyai iman yang sejati. Firman Tuhan itu hidup. Bagi orang yang percaya, mukjizat dalam Alkitab bukan sekadar catatan. Mukjizat dalam Alkitab masih berlaku dengan cara yang sama pada hari ini. Apabila anda menjalani kehidupan Kristian anda dan membaca Alkitab, anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana Yesus melakukan mukjizat? Orang yang baik dalam Alkitab menerima berkat daripada Tuhan. Anda dapat membaca Alkitab, tetapi jika tiada kesaksian dalam hidup nyata, maka sukar untuk anda menerima iman rohani untuk percaya. 예수님의 시대에는 능력이 있고 치료가 있고 권능이 있지만 그 이후에는 그냥 성경을 읽으면서
마음으로 믿으면 돼. 이렇게 가르치지만 하나님의 역사는 오늘도 동일하게 나타나는 것입니다. 마태복음 8장 13절에 보면 예수께서 백부장에게 Matius 8 ayat 13 menyatakan, lalu Yesus berkata kepada ketua tentera itu, pulanglah, apa yang kamu percaya itu akan terjadi. Pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua tentera itu. Anda juga dapat mengalami kejatuhan menurut iman Anda. 예수님 시대에만 능력 권능으로 끝났나요? 예수님의 Anda harus dapat mengalaminya sendiri. 초대교회에도 하나님의 놀라운 역사가 나타났기에 Kejatuhan 교회들이 tidak berhenti setakat zaman Yesus. Malah selepas zaman Yesus, iaitu zaman Rasul juga, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. 초대교회의 봉사 헌신만 강조하고 하나님의 역사가 있지 않다면 성도들이 어찌 이 험한 세상 Anda harus berdoa seperti gereja awal. Anda harus mempunyai iman rohani sedemikian dan menunjukkan kuasa Tuhan. Kejatuhan malah dapat berlaku pada zaman sekarang. Hal ini merupakan keistimewaan diberikan kepada orang Kristian yang mempunyai iman yang sejati. Jika Anda mempunyai iman yang sejati, Anda dapat melihat kejatuhan. Namun begitu, ada yang mungkin bertanya, saya pasti percaya. Jadi mengapa saya belum menerima jawapan? Untuk menerima jawapan daripada Tuhan, tidak mencukupi hanya dengan menyatakan, saya percaya. Berdasarkan petikan Alkitab pada hari ini, marilah kita meneliti 3 syarat untuk menerima jawapan. Semoga firman ini menjadi hidup dan berkuasa, supaya apa-apa pun yang Anda minta, Anda akan menerimanya dan menjadi anak Tuhan yang memuliakannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, marilah kita meneliti petikan Alkitab pada hari ini. Ketika Yesus berada di Kapernaum, banyak orang berkumpul setelah mendengar berita tentangnya. Pada waktu itu, ada seorang lumpuh yang dibawa dengan pengusung oleh 4 orang sahabatnya. Dia telah mendengar bahawa Yesus menyembuhkan segala jenis penyakit dan dia percaya. Orang lumpuh itu mula mempunyai harapan bahawa dia akan sembuh jika dia datang kepada Yesus. Namun begitu orang terlalu ramai dan mustahil untuk masuk ke dalam rumah tempat Yesus berada. Orang lumpuh ini harus bertemu dengan Yesus. Untuk bertemu dengan Yesus, sahabat-sahabatnya membantunya untuk bertemu dengan Yesus, untuk datang ke hadapan Yesus. Tidaklah mudah untuk mengangkat seseorang dengan pengusung. Untuk masuk sambil mengusung seseorang memerlukan ruang yang cukup, dan hal ini menjadikan keadaan lebih sukar. Dapatkah anda membayangkan tempat yang penuh sesak dengan orang ramai? 서로 배려가 없어지는데요. 그런데 하나님이 원하시는 건 사모해도 중환자가 있으면 좀 피해주고 양보해주고. Di gereja ini, apabila kita melihat orang benar-benar sangat bertekad dan mungkin saling bertolakkan untuk tampil ke hadapan. 제가 볼 때는 이렇게 뭐 좌측부터라든가 좀 한마디씩 할 수 있는 서로 Saya melihat anak-anak kecil 서로 고백을 하시다 보면 어떻게 들을 수가 없어요. dan setengah anggota gereja yang datang dari jauh dan ada juga orang tua yang sedang menunggu. Walaupun saya tidak dapat bercakap dengan mereka secara langsung, tapi saya melakukan kontak mata dengan mereka. Kadang-kadang ada anggota gereja yang tidak memberikan ruang kepada orang lain. Misalnya dalam perjumpaan doa Daniel,
이렇게 하는 걸 saya 캐치하셨더라고요. memimpin 제가 입으로 doa 이렇게 설명한 Daniel 적은 지금 처음인데요. dari hari Isnin hingga 그렇게 Rabu. 하신다고 했다는 얘기를 제가 듣고 참 반가웠습니다만은, 그런데 제 기도를 열심히 들으시는 것도 고맙지만 여러분 기도를 간절히 하십시오. 그래서 이렇게 Pada hari Isnin saya berdoa untuk lebih banyak untuk pastor. Pada hari Selasa saya lebih banyak berdoa untuk penatua. Dan pada hari Rabu saya lebih banyak berdoa untuk pekerja gereja. 기도하면 좋겠구나라는 걸 알기 위해서 제 기도에 집중하셨으면 이제 그 다음부터는 또 그렇게 기도 내용들을 Oleh 여러분도 sebab 삼아가시면 ha- 됩니다. masa 사모함이 지나치다 보니까 이렇게 예수님 앞에 maka 나온 hanya 사람들도 berfokus 스스로 kepada 배경이 perkara 아무런 doa 그렇지 tertentu. 못한 이런 상황에 중풍병자와 이 4명의 친구는 안타깝지요. 이런 상황에 포기하지 않고 방법을 Walau 찾았어요. bagaimanapun, orang lumpuh itu dan 4 sahabatnya tidak berputus asa. Mereka mencari jalan. 이런 사실 조금의 Mereka 역경 membuat 아닙니까? keputusan yang sangat luar biasa. 친구의 집에서 그 환자 친구를 들 것에 요즘은 Mereka yakin bahawa apabila dapat sampai di hadapan Yesus, orang lumpuh itu akan sembuh. 이불에다가 뭐 나무 같은 걸로 싸서 들 것을 만들었는지, 아니면 이렇게 그냥 이불에다 눕혀서 이불을 서로 4명의 친구가 2000 tahun yang lalu saya percaya tidak ada pengusung yang 이거로도 수고스러움이 있었어요. baik. 이렇게 행했으니까 하나님이 좀 치료해 주실 법도 한데, 그런데 그것으로는 아직 온전하지 않습니다. 예수님 앞에 Mereka tidak 나아가야 berputus 우리가 asa. 축복을 받습니다. 그런데 이게 약간의 부딪힘이 있고 어려움이 있는 이 상황에 환자와 이 친구들은 포기하지 Walaupun susah 않습니다. mereka 어떻게든 cuba mencari 이렇게 jalan, 나아가려 mereka tidak berputus 하니까요. asa. 누구도 상상하지 못했던 길, 방법을 발견하더라는 것입니다. 사모함과 믿음이 그렇습니다. 자, 바로 예수님이 계신 집에 지붕을 Hal ini 뜯어내서 kerana mereka mempunyai iman. 이 지붕에서 달아내리면 되겠다라는 것이죠. 예수님은 집 안에 지금 들어가 계시고 그 집 안에 계신 예수님을 둘러로 집 바깥에 Sahabat-sahabatnya membuka bumbung rumah tempat Yesus berada dan menurunkan orang lumpuh itu ke bawah. 이 지붕에서 내리는 방법, 그러니까 지붕을 뜯어서 내리면 되겠구나, 이렇게 이제 지혜가 온 것이죠. 당시 집의 지붕은 갈대와 진흙을 섞어 만들었기에 이렇게 지붕을 뭐 뜯어낸다 하는 것이 가능한. Hari ini dapat dilakukan kerana pada zaman itu bumbu diperbuat daripada rumput dan tanah liat. Mereka boleh saja berfikir, bolehkah kita merosakkan rumah orang lain? Bagaimana jika debu jatuh ke atas Yesus ketika kita membuka bumbung? Ada banyak sebab untuk tidak membuka bumbung. Namun begitu iman bahawa mereka harus datang kepada Yesus untuk mendapat jawapan mengatasi segala alasan. Inilah hati yang benar-benar rindu akan jawapan dan dengan tulus percaya kepada Yesus. Melalui tindakan ini, orang lumpuh itu dapat bertemu dengan Yesus. 자, 그런데 여기서 이 말씀 들으니까 이제 나도 이 중풍병자와 4명의 친구에서 답을 얻어서 하나님의 사람, 하나님의 종이 있으면 물불 가리지 말고 그 앞에 돌진해야겠다, 그러시면 안 됩니다. 이제 저 앞에 막 제가 Anda mungkin berfikir bahawa anda dapat melakukan perkara yang sama. 그거는 또 응답 못 받는 무례함이 될 수 있어요. 오늘 말씀을 잘 들으시고 여러분들이 마음의 온전한 믿음을 갖고 하나님을 기쁘시게 하는 행함을 Kadang-kala, namun perkara ini tidak semestinya betul. Hanya untuk mendapat jawapan, jika anda menempuh ke hadapan untuk menjadi orang pertama menerima doa, itu bukanlah cara yang betul. 2000 tahun yang lalu ini merupakan tindakan iman. Pada masa sekarang, tahun 2025, anda perlu menggunakan Roh Kudus yang ada dalam diri anda untuk mencari jawapan. 4 orang sahabat kepada orang lumpuh ini 하나님의 사람이나 하나님의 종이 있으면 내가 붙들어야지, 이게 답이 아니에요. bukan satu-satunya cara untuk mendapat jawapan daripada Tuhan. 이렇게 대단한 믿음의 행함을 내보였습니다.
자, 그러나 아직은 어떤 역사도 일어나지 Anda harus 않았습니다. dapat 그 memahaminya dengan baik. 내려놓아서 땅으로 딱 예수님 앞으로 Namun begitu belum ada mukjizat berlaku. Jadi bila jawapan itu datang, 일어났어요? 그래서 걸어갔어요? 아니었다는 거예요. 자, 그러면 bukannya 언제 orang lumpuh 능력이 itu 임했을까요? 바로 secara 보면 langsung berjalan. 예수께서 Seperti yang dinyatakan dalam ayat 5, ketika Yesus melihat imam mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampunkan." 하신 후 11절에 Dan dalam ayat 11, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikamu dan pulanglah." 말씀하셨을 때, 그러니까 우리 예수님이 Inilah saat orang lumpuh itu disembuhkan. 말씀하셨을 때 그 권능이 그대로 임하여서 중풍병이 치료되었다는 사실입니다. Saat itulah kuasa Tuhan bekerja ke atas orang lumpuh itu. 믿음으로 응답받는 영적인 조건 세 가지가 담겨 있습니다. Saudara-saudari yang saya kasihi, kisah ini mendedahkan 3 syarat rohani untuk menerima jawapan melalui iman. Yang pertama, manusia mesti menunjukkan iman dengan membina asas iman. 여기서 사람 편에서의 믿음이란 먼저 일반적인 Hal ini merujuk kepada iman umum, iaitu iman yang berdasarkan pengetahuan atau pemahaman. 자, 하나님께서 말씀으로 일반적인 믿음이라고 하는 건 하나님께서 말씀으로 Kepercayaan bahawa Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu melalui firman-Nya. 성경 66권이 하나님 말씀임을 믿는 것. Kepercayaan bahawa kesemua 66 buku dalam Alkitab ialah firman Tuhan. 성령으로 잉태되어 태어나셨음을 Kepercayaan bahawa Yesus, anak Tuhan, dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Kepercayaan bahawa Tuhan Yesus disalibkan kerana dosa kita, bangkit semula pada hari ketiga dan naik ke syurga. 성령이 우리 가운데 오셔서 Selepas itu, kepercayaan bahawa Roh Kudus datang dan tinggal dalam diri kita. 사람 편에서 갖는 일반적인 Inilah iman umum dari perspektif manusia, yang merupakan iman intelektual yang diperoleh melalui mendengar khutbah atau membaca Alkitab. 믿는 믿음 Ini ialah iman yang asas. 그렇다고 해서 믿음의 받침대가 다 세워진 거 아닙니다. 이러한 믿음의 기초를 가지고 그리고 또 받침대를 세워야 하는 것이 있습니다. 자, 이러한 Itu hanyalah 일반적인 asas. 믿음은 설교를 듣거나 Dan menjadikannya 성경을 sebagai 읽어서 asas iman. 가질 수 있는 지식적인 믿음입니다. 그런데 사실 성경을 읽고 말씀을 듣는다고 Tanpa 이것이 iman ini, anda tidak 머리로라도 dapat datang ke 믿어지는 gereja 것도 atau percaya 많고 kepada Tuhan. 그렇지 않은 신앙인들도 많아요. 왜냐하면 들었을 때는 믿었는데 Namun 집에 begitu, 가서 iman umum ini tidak mencukupi untuk menerima jawapan daripada Tuhan. 부모도 없이 스스로 Apabila anda 오셔서 menunjukkan tindakan iman, 하나님이 말씀으로 명하시니까 지구가 만들어지고 hal ini 해와들이 menyediakan asas 만들어지고 untuk menerima iman rohani yang dikurniakan oleh Tuhan. 들을 때는 교회에서 예배할 때는 믿어지는 것 같았는데 그런데 이 또한도 이거는 아주 기본적이고 기초적인 믿음인데 이 또한도 의심되는 사람들이 참 많습니다. 그러나 이 재단에 신앙생활 하시는 여러분들은 권능을 하도 많이 보니까 하나님이 살아계신 Adalah 많은 suka 역사를 untuk anda 봤기 때문에 percaya kepada 그래도 firman yang anda dengar 마음의 jika 문이라도 anda 열고 tidak 내 mempunyai 생각의 iman 문을 rohani. 조금이라도 열면 이렇게 들으면서 그래 그렇지라고 이 지식적인 믿음 갖기가 참 쉽지요. Apabila anda mendengar khutbah dan firman Tuhan 이 믿음도 dengan asas 없다면 iman, lebih mudah 그런데 untuk anda 이러한 percaya 믿음도 kepada 없다면 firman Tuhan. 교회에 나올 수가 없고 하나님을 믿을 수 없기 때문에 이런 지식적인 믿음은 아주 Tanpa iman ini, 기본적이고 anda 기초적인 tidak 믿음이고 pergi ke gereja dan 이러한 tidak percaya 믿음은 kepada firman 우리가 Tuhan. 가지고 있어야 합니다. 그런데 이 일반적인 믿음 Jadi 자체가 ini ialah 응답을 가져온다는 asas yang 것은 perlu 아닙니다. ada. 기본이고 기초적인 이 일반적인 믿음에 Iman asas ini tidak membolehkan anda menerima jawapan, 내보일 때 tapi perlukan 하나님께서 tindakan iman. 내려주시는 영적인 믿음을 받을 수 있는 받침대가 준비되는 것입니다. 그러니까 이제 뒤에 설명을 하겠습니다마는 응답을 받으려면 내가 믿습니다라는 것으로 응답 못 받습니다. 내가 믿습니다라는 것이 Hanya kerana anda berkata bahawa anda percaya, tidak berarti bahawa anda akan mendapat jawapan. 응답을 받을 수가 있습니다. 치료를 받고 축복을 받을 수 있습니다.
Iman 그런데 Anda, 하나님께서 kepercayaan Anda perlu 너가 diiktiraf 나를 oleh 믿고 Tuhan. 내 말을 믿는구나라고 Dari 인정하시려면 perspektif Tuhan, 우리는 믿음의 받침대를 세워야 돼요. Tuhan harus 이것을 mengiktirafnya 서론에 bahwa 말씀드린 Anda 대로 benar-benar 축복받을 percaya 그릇입니다. 내가 축복받을 untuk 그릇을 만들면 다시 말해 mencapainya. Anda 믿음의 perlu ada asas 받침대를 iman. 여러분들이 세우면 하나님이 그 위에 영적인 믿음을 부어주시고 그러면 응답과 Inilah 치유가 asas 척척 받는 거거든요. iman yang diberikan oleh Tuhan untuk Anda 그러기 percaya. 위해서 우리는 먼저 해야 될 것이 내가 의심하지 않는 일반적인 믿음 정도는 Perkara 가지고 pertama 있어야 yang 되고 perlu Anda buat ialah 거기에다가 jangan ada 하나님께서 keraguan. 기뻐하실 만한 Orang lumpuh dan 행함 4 orang sahabat yang dalam petikan tersebut juga mempunyai iman umum melalui berita tentang Yesus. Namun begitu mereka tidak berhenti setakat itu. Mereka bertindak dengan pergi kepada Yesus dan menunjukkan iman mereka dengan merobohkan bumbung dan menurunkan orang lumpuh di hadapan Yesus. 믿음을 응답받나? 아닙니다. 믿음의 1단계에서도 믿음의 2단계에서도 적은 믿음 안에서도 하나님께서 그 사람에게 원하시는 최소한의 Walaupun dalam tahap 행함이 있어요. pertama 그 iman, 행함을 내보이면 iman yang lemah, 하나님을 기뻐하셔서 그에게 응답받을 영적인 믿음을 주시는 거예요. 자, 본문에 Tuhan 중풍병자나 그의 mengiktirafnya 모친구도 juga untuk 예수님의 소문을 통해 menerima- 일반적인 믿음을 untuk 갖고 orang 있었던 menerima 것입니다. jawapan. 예수님은 참 위대하신 분이야. 환자 본인은 예수님이 우리 마을에 오시면 나도 예수님께 나아가면 치료받을 수 있을 텐데 하고 기다렸던 거. 이거는 스스로가 의심하지 않고 예수님의 권능과 하나님의 역사를 믿는 믿음, 일반적인 믿음을 갖고 있었던 거예요. 자, 그런데 Orang lumpuh dan 4 orang sahabatnya mempunyai iman umum bahawa orang lumpuh itu akan dapat menerima kesembuhan apabila bertemu dengan Yesus. Dan mereka menunjukkan perbuatan iman mereka dengan membuka bumbung rumah dan menurunkan orang lumpuh di hadapan Yesus. Melalui tindakan iman mereka, mereka menyembuhkan iman mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk membina asas iman yang kukuh. 예수님은 참 위대하신 하나님의 사람이야. 그렇게 하나님의 권능을 나타내시는데 친구들 입장에서는 중풍병자인 내 친구도 예수님을 만나면 치료받을 수 있지 않을까 하는 기대, 바람. 그런 마음을 가지고 있는 건 일반적인 믿음. 의심하지 않고 가지고 있는 이 믿음에 예수님이 우리 마을에 오셨어요. Jangan sekadar mempunyai harapan untuk mendapat kesembuhan, tapi harus bertindak dengan iman. Seperti orang lumpuh dan 4 orang sahabatnya datang ke hadapan Tuhan. Walaupun ada kesukaran untuk melakukannya, mereka mengatasi kesukaran itu. Dan ini menjadi asas bagi iman mereka. Dan inilah iman yang menyenangkan hati Tuhan. Bagian pertama ayat 5 menyatakan ketika Yesus melihat iman mereka, menunjukkan bahawa mereka benar-benar menunjukkan iman melalui tindakan yang dapat dilihat oleh Yesus. Untuk menerima jawapan bagi keinginan hati, iman perlu ditunjukkan melalui tindakan yang nyata di hadapan Tuhan, bahkan pada hari ini. Anda harus menunjukkan iman melalui tindakan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dan melihat segala-galanya. Walaupun perkara paling dalam hati kita, tapi hal ini tidak bermaksud bahawa Anda tidak perlu menunjukkan perbuatan iman Anda kerana Tuhan dapat melihat hati Anda dan tahu apa yang dalam fikiran Anda. 하나님이 원하시는 방법을 잘 찾아서 부르짖어 기도하라 하신 대로 하나님이 응답하실 줄 믿습니다 하고 부르짖어 나의 소원을 Anda harus menunjukkan usaha dan perbuatan iman Anda. 너가 나를 믿는구나 인정하시는 겁니다. Anda juga harus berseru dan memintanya di hadapan Tuhan. Jangan sekadar berfikir bahawa Tuhan tahu segala-galanya, walaupun Anda tidak berkata apa-apa pun. Jika Anda mempunyai iman, Anda perlu menunjukkan perbuatan iman tersebut. Itulah yang diingini oleh Tuhan.
하나님께서 온전케 하시고 하나님이 칭찬하시는 것 이런 구분이 있어요. 하나님의 선하신 뜻, 하나님의 기뻐하신 Apabila 뜻, kita, 하나님의 온전하신 뜻. apabila Anda 의인들이 이걸 다 이루어드려요. melihat 하나님이 그 사람의 perjumpaan 마음에 kesemua 선이 ilahi 있으면 선하다. 3 bulan sekali di gereja kita, 그런데 그것을 행함으로 내보일 때 기쁘다 기뻐하세요. 그리고 kita dapat 그것이 melihat 변함이 없을 때 온전하다 칭찬받아서 하늘의 큰 자가 되고 bahawa 사람으로 이룰 수 없는 그거 para rasul dalam 놀라운 Alkitab 역사를 나타냈던 거예요. mencapai iman yang 그렇다고 해서 menyenangkan 우리가 hati 출애굽을 Tuhan. 응답받는데 이런 의인들의 믿음까지는 아니라 할지라도 각자의 가진 믿음 안에서 그 Tidak 믿음을 berarti kita harus mempunyai iman seperti para 행함이 rasul 있어야 하나님께서 untuk menerima 너가 jawapan dan 나에게 kesemua 응답받기를 daripada Tuhan. 원하는구나 하고 알고 Tapi kita harus 인정하는 ada 것입니다. usaha 그런데 간혹 menurut iman 환자의 kita 주변 사람들이 yang menyenangkan hati 억지로 Tuhan. 환자를 기도받게 하기 Namun begitu, kadangkala saudara mara seseorang yang sakit secara paksa membawa mereka datang untuk menerima doa. 나와서 응답받았다고 하니까 환자를 데리고 모시고 오는 우리 성도님들이 Dalam pertigaan Alkitab, kita melihat orang lumpuh datang ke hadapan Tuhan, datang ke hadapan Yesus dengan bantuan 4 orang sahabatnya. Kadangkala ada orang sakit yang dalam keadaan kritikal tidak datang dengan iman, tetapi saudara mara mereka membawa mereka dengan secara paksa, sukar untuk menerima jawapan dalam keadaan yang terpaksa. Oleh itu, orang itu perlu terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Pencipta. Asas iman yang minimum untuk menerima jawapan mesti disediakan oleh orang menerima doa itu sendiri. Orang itu mesti percaya kepada Tuhan Pencipta dan memahami sebab Yesus adalah penyelamat kita. Untuk menerima kesembuhan, pesanan salib harus menjadi makanan rohani anda. Apabila anda mempunyai iman asas berdasarkan pengetahuan dan datang ke hadapan Tuhan dengan asas itu seperti menunjukkan tindakan iman, maka kerja penyembuhan dapat berlaku. Namun begitu, jangan salah faham bahawa hanya datang ke hadapan untuk menerima doa secara automatik bermaksud bahawa anda telah membina asas iman melalui tindakan anda. Ada yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi masih mengalami kemalangan atau penyakit yang serius lalu datang menerima doa. Orang seperti ini perlu dan jujur bertanya kepada diri sendiri, adakah saya dengan setia memelihara hari Sabat dan memberikan persembahan penuh? Kedua-dua ini merupakan perintah minimum ini yang wajib dipatuhi oleh sesiapa yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Tanpa mempraktikkan kedua-duanya, sukar untuk menerima jawapan doa. Mereka harus mempunyai pengetahuan asas tentang iman. 이 두 가지는 하나님을 믿는 사람이라면 누구나 준수해야 할 최소한의 계명입니다. 이 두 계명을 지키는 행함이 없었다면 응답받기는 어렵지요. 또한 신앙생활을 내가 잘 하다가 어떤 죽음에 관한 중한 병이 왔습니다. 그럴 때 그러면 내가 기도받으면 낫겠다라고 생각하며 나오시기도 하지만 Apabila anda sakit atau dalam keadaan yang sukar, 큰 행함이 필요합니다. 뒤에도 말씀드리지만 내가 지금까지 datang kepada hamba Tuhan untuk berdoa tidak semestinya bererti bahawa anda akan mendapat kesembuhan atau mendapat jawapan. Anda harus menurun diri anda sama ada anda telah melakukan dosa atau tidak mentaati perintah Tuhan, meminjam wang daripada orang lain, meminjam wang daripada anggota gereja. Ini merupakan perkara yang berdosa di hadapan Tuhan. Terdapat juga perbuatan yang salah terhadap anggota gereja. Oleh sebab anda melakukan perkara yang salah, anda terbeban oleh hutang.
화목제물을 드리고 이 사람들하고도 풀어야 될 게 다 많은데 그렇지 못하면서 내가 죄의 문제 해결받았습니다. 그러니까 Anda perlu 제가 merupakan 하나님께 tembok dosa 절대로 antara 해야겠고요. Anda dengan Tuhan. 그러니 치료받을 Dan 수 Anda 있습니다. juga perlu 말하지만 그건 mengubah 자기의 믿음이지 salah laku 하나님이 Anda. 주시는 믿음이 아닌 것을 봅니다. 행함이 때로는 그 Anda 사건마다 perlu 또 그 faham 사람의 apakah 믿음의 iman yang 분량마다 diberikan oleh Tuhan 하나님을 dan 기대하시고 apakah 바라시고 기뻐하시는 행함이 또 각자에게 있습니다. iman sekadar 지금 pengetahuan. 중풍병자는 이 행함이 그가 하나님을 기쁘시게 하였고 믿음의 받침대를 만들 수 있었고 여러분들 각자에게 하나님께서 내게 무엇을 원하시는 믿음의 받침대 행함인가라는 것을 Setiap orang perlu 알고 menurun diri 성령의 mereka 지도를 sendiri. 받아서 준비하는 Jangan 것입니다. lihat pada orang lain. 아유 그럼 나 이제 늦었는데 어떡하지? 후회하지 마시고 Lihatlah situasi anda dan 여러분들이 치유 집회에 tahap iman 참석하여 anda. 축복의 기도, Jangan 권유의 berfikir 기도를 bahawa sudah 받았다면 terlewat. 그것을 Anda harus 붙들고 mulakannya dari 하나님께 sekarang. 받는 행함을 해 Bermula 보이시면 esok kita ada retreat 그런 musim 사람이 panas 중심, maming. 정말 이행할 중심이라면 하나님은 그 자리에서 치료해 주시고 Renungkanlah diri 준비되는 anda. 것을 행함을 보시겠다 하시면 그 Sudah 권능이 tentu anda perlu ada hati 행할 때에 perawatan. 하나님이 나중에 시간이 흐르면서 더 온전케 하실 수도 있는 Dengan 것이고 demikian anda 그러나 dapat menerima 준비된 jawapan 자들은 daripada 내일 Tuhan. 당장, 아니 준비하는 과정에서도 치료받고 응답받게 해주시는데요. 지금 믿음의 이 행함, 믿음의 받침대라는 것이 Orang yang telah bersiap sedia dengan menyiapkan bejana mereka 이것만으로 akan 오래 mendapat 하시면 안 jawapan 된다는 esok. 것입니다. 각자의 믿음과 내 신앙 안에서 Jangan 기쁨 salah 안에서 faham 하나님이 내게 bahawa apa yang perlu anda 원하시는 lakukan 행함이 hanyalah dengan 무엇인가를 datang kepada 볼 수 Tuhan. 있어야 합니다. 야고보서 2장 26절의 Anda perlu 말씀처럼 meneliti 행함이 ukuran 없는 iman anda. 믿음으로는 Apa yang benar dan apa yang mengenakan hati Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 menyatakan, iman tanpa perbuatan iman yang mati. Untuk doa anda mendapat jawapan, anda mesti membina asas iman dengan menunjukkan iman melalui tindakan. 이걸 꼭 명심하시길 바랍니다. 간절히 기도해야 함은 물론이요. 금식이 Doa yang bersungguh-sungguh amat diperlukan. 때론 작정 기도를 Apabila anda menerima panggilan untuk berpuasa, anda harus berpuasa. Kadang-kadang anda terpanggil untuk melakukan doa nazar. Anda semua melakukan kerja-kerja baik mengikut ukuran iman anda seperti penginjilan, pelayanan, kerja amal dan hikmat dengan pimpinan Roh Kudus. Apabila anda menunjukkan iman melalui tindakan, itulah saat anda meletakkan asas iman dari perspektif manusia dan menerima iman rohani daripada syurga. Saudara-saudari, untuk menerima jawapan melalui iman, syarat kedua ialah tiada tembok dosa. Ayat 5 menyatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampunkan." Yesus memahami hukum alam rohani dan terlebih dahulu memberikan pengampunan dosa sebelum memberikan jawapan. Walaupun anda sudah membina asas iman, tidak boleh ada tembok dosa antara anda dan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 hingga 2 menyatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang berkuasa untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak tumpul untuk mendengar. Tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu dan dosa-dosamu membuat dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga dia tidak mendengar. Sekalipun anda berusaha untuk membina asas iman, iman itu tidak sahabat jika ada tembok dosa. Apakah maksudnya? Iblis akan menimbulkan pemikiran yang ada keraguan dan alasan badani dalam diri orang yang mempunyai tembok dosa. Asas iman akan goyah pada ketika itu. Keraguan tentang penerimaan jawapan akan timbul. Malah iman intelektual pun boleh lenyap. Anda mungkin mula berfikir, adakah ini hanya satu kebetulan? 어떤 분들은 작정하여 기도했더니 통증이 사라지고 이미 기도하는 중에도 치료받았다고 Anda 하는데 mungkin menghadiri perjumpaan doa Daniel tapi tidak mempunyai iman untuk percaya. 하나님 앞에 담대한 거예요. 더 아픈 것 같아가 아니라 나 Walaupun anda berdoa, tapi penyakit anda tidak sembuh. 아니면 하나님께서 믿음을 테스트하시냐고 또 치료받았다가 아파서 그거 감사로 이겼더니 온전히 치료받았다는 간증도 있는데 나 이거 치료받으려고 Anda mungkin berfikir tentang orang yang mendapat api Roh Kudus ketika berdoa tetapi anda tidak menerimanya. 나 기도했는데 왜 이러지? 하고 의심의 생각이 들어요. 왜? Ada orang yang menganggap bahawa api Roh Kudus itu ialah iman. 첫 번째 믿음의 받침대를 세우는 데 있어서도 이 두 번째하고 같이 겸하여 해야 돼요. 하나님을 기쁘시게 하는
행함. Tapi ada juga orang yang merasakan bahwa kesakitannya semakin teruk. 어떤 누구든 간에 Anda 이거를 perlu 많이 주관하신다. menurunkan diri Anda dan bertanya kepada Roh Kudus. Apakah yang mengenakan hati Tuhan? Apakah yang perlu Anda lakukan untuk menerima jawapan? Ada orang yang mendapat banyak ilham melalui doa. 주신단 말이에요. 그 행함을 할 수 있도록 주관하시는데 그런데 내가 그런 것들은 무시해버리고 그냥 내 편에서 Roh Kudus memimpin Anda. Anda harus mendengar suara Roh Kudus. 두 번째 중요한 죄담이 헐리지 않는 것이죠. 여러분들의 행함 또한 죄담을 허는 것과 함께 연결되어 있어야 합니다. 응답에 대한 의심이 이 죄담이 있을 때는 내가 행하는 것을 Kesaksian pernah Anda dengar atau pengalaman Anda sendiri mungkin Anda anggap sebagai kebetulan. 믿음마저 잃게 Jika terdapat tembok dosa, syaitan akan menimbulkan pemikiran negatif yang menghalang pembentukan asas iman yang kukuh. 세우다가 치료받고 응답받고 축복받으면 안 되니까요. 사단이 Pada ketika itulah sukar untuk menerima jawapan. 을 가져다 주는데 죄담이 없다면 사단이 Untuk menerima jawapan melalui iman, tidak boleh ada tembok dosa yang memisahkan Anda dengan Tuhan. 할 때는 그럴 때는 이 내가 가지고 있는 그 믿음마저 잃게 하고 그러니 응답받을 수 있는 Jika Anda tidak mempunyai tembok dosa, syaitan tidak dapat menyentuh Anda. 역사가 나의 믿음마저 잃게 하는 이러한 이유가 죄담 때문이라는 것도 아셔야 합니다. 아유, 이렇게 사단이 역사를 하면요. 아유, 그때 응답받은 거 위험해. Apabila syaitan bekerja, 예전에 들었던 Anda akan berakhir dengan memikirkan 여기게 합니다. 사단이 그렇게 dengan bahawa semua yang Anda telah terima sebelum ini hanyalah berlaku secara kebetulan. 죄담이 있으면 이처럼 사단이 부정적인 생각을 불러일으켜서 믿음의 받침대가 세워지지 못하게 합니다. 결국 응답받기 어려워지지요. 그러므로 믿음으로 응답받기 위해서는 하나님과의 사이에 죄담이 없어야 합니다. 그러면 혹 나는 죄를 지었으니까 하나님께서 응답 안 해주시겠다 이렇게 생각하며 힘이 빠지는 분이 계신지요? Setengah orang mungkin berputus asa dan berfikir, setelah berdosa jadi Tuhan tidak memberikan jawapan kepada saya. Namun begitu, siapakah di dunia ini yang tidak mempunyai habuk atau kotoran? Apabila kotoran dan habuk terkumpul, Anda membasuh muka, mandi dan mencuci pakaian. Hal ini juga sama secara rohani. Sehingga tahap iman roh dan roh penuh tercapai dengan sepenuhnya, Anda mesti sentiasa berusaha untuk tidak berdosa dan bertaubat jika Anda melakukan dosa. 1 Yohanes 1:7 menyatakan, tapi jika kita melangkah dalam cahaya, sebagaimana Allah wujud dalam cahaya, maka benar-benarlah kita hidup dalam persaudaraan antara satu sama lain dan darah Yesus anaknya mengucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1:9 menyatakan, tapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan berlaku adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan mengucikan kita daripada segala kesalahan. Bersandar pada janji ini, akulah dosa anda dengan tulus di hadapan Tuhan. Jika terdapat tembok dosa, dengan berpaling daripada dosa dan berjalan dalam cahaya, anda dapat menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Sekiranya anda membina asas iman yang kukuh tanpa tembok dosa, maka anda telah menyelesaikan persiapan untuk menerima jawapan daripada Tuhan. 무엇보다 중요한 게 이 두 번째 죄담을 허는 것이거든요. 그런데 이 죄담을 할 때 Sudah tentu perkara paling penting ialah anda harus merobohkan tembok dosa antara anda dan Tuhan. Jika anda salah laku di hadapan Tuhan, anda harus merendahkan diri anda dan datang kepada Tuhan dalam pertawatan. 11조 좀 떼먹었는데요. 이거 회개인가요? 이거 회개 아니에요. 핑계 대고. Tapi anda tidak boleh datang ke hadapan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, ampuni saya kerana saya melakukan kesalahan, tapi orang lain juga melakukan kesalahan. 이거 회개 아니에요. Anda tidak boleh berdoa sedemikian. 이유 변명 없어요. 11조는 하나님 것이라 했고, 아니 하나님 모든 나의 소유의 전부가 하나님 것인데. Jangan memberikan alasan, tapi anda harus bertaubat dengan sepenuhnya. 11조 했다 말았다 이렇게 말씀대로 살지 못했습니다. 믿음 없는 모습입니다. 용서해 주세요. 눈물로 통해 자국해야 하는데
Anda juga harus mematuhi, mentaati perintah Tuhan, misalnya memberikan persepuluhan penuh. Jika Anda tidak melakukannya, hanya berarti bahwa Anda mengingkari Tuhan. Renungkan diri Anda hari ini, renungkanlah diri Anda esok. 아버지 정말 잘못했어. 이제 다시 안 그럴게요. 라고 하는 마음. 다시 안 그래요. 근데 다시 안 그럴게요는 형식적으로 해놓고 또 다시 그럴 마음. 이러면 하나님께서는 Anda tidak boleh lagi mengulang 정말 내가 dosa 회개하는 Anda. 대로 진리 가운데 빛 가운데 살려는 다짐과 결단으로 Jika Anda berusaha melakukan dosa walaupun sudah bertaubat, maka Tuhan tidak akan lagi percaya kepada Anda. 단일처를 하시면서도 재담할 수 있습니다. 그런 마음으로 내 회개가 참이었는지 점검하고 돌아보시면 좋겠습니다. 믿음의 받침대 세우고 Jangan memberikan alasan. 하면 여러분들 우리 사람 편으로 할 수 있는 것은 한 것입니다. 자, 그러면 응답받나? Apabila Anda dapat merobohkan tembok dosa, 이제 믿음으로 응답받기 위한 마지막 셋째 조건은 tidak berarti bahwa Anda akan mendapat jawapan secara langsung. Syarat terakhir untuk menerima jawapan melalui iman ialah menerima iman rohani sebagai hadiah daripada Tuhan. Tidak kira betapa baik Anda membuat persiapan, Anda tidak akan menerima jawapan sekiranya Tuhan tidak memberikan iman rohani kepada Anda. Dalam ayat 11, selepas melihat orang lumpuh yang diturunkan dari bumbung rumah di atas tikar, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah." Iman ini bukanlah milik orang lumpuh maupun sahabatnya. Inilah pengakuan iman daripada Yesus sendiri. Atas asas iman disediakan oleh orang lumpuh itu dan 4 orang sahabatnya, Yesus menambahkan iman rohani dari syurga. Pada ketika itulah mukjizat berlaku. Lelaki yang telah lumpuh selama bertahun-tahun itu tiba-tiba bangun, mengangkat tikarnya dan berjalan dengan mudah. Apabila iman rohani dipercayai dengan kukuh dalam hati, turun dari syurga, perubahan serta-merta berlaku. 한쪽이 마비되는 이런 경우가 많고, 아니면 어쨌든 이 침상에 누워 있는 사람은 스스로 걸을 수 없는 사람이죠. 그러니 침상에 누워서 Orang lumpuh itu mungkin keseluruhan tubuhnya lumpuh ataupun sebahagian bagian atas tubuhnya lumpuh ataupun bagian bawah lumpuh. 지금 이렇게 온 것은 걷거나 거동을 할 수 없는 뭐 마비뿐 아니라 어딘가에 무언가에 큰 문제가 있는 이런 이였는데, 그런데 Tapi 예수님께서 orang lumpuh ini terbaring di atas tikar dan perlu diusung oleh sahabat-sahabatnya. Dengan kata-kata Yesus, mukjizat berlaku. Kebimbangan, ketakutan, keresahan dan keputusasaan lenyap. Anda mendapat kepastian bahawa kenyang hati Anda akan dipenuhi. Namun begitu adalah penting untuk menunggu sehingga jenis iman seperti ini datang. Tanpa memahami prinsip rohani ini, ada orang yang bertindak dengan roh angkuh dan bukan dengan iman yang sejati. 기다리라고 한다고 해서 그냥 마냥 손 놓고 기다리라는 게 아니라 앞서 말씀드린 Pada tahun 1960-an terdapat satu perjumpaan kesembuhan di Gunung Samgat, dan semasa perjumpaan itu hujan ribut yang lebat turun berlaku. Sungai-sungai meluap dan arus mengalir deras. 이제 되겠구나. 욥기강이 듣는 것처럼 이제 동이 트겠구나. 내게 빛이 임하는구나. 하나님이 역사하시겠구나. 기쁨이 임해요. 그때가 바로 영적인 믿음이 선물로 주어진 때인데요. 그렇지 않고 자기 육신의 생각으로 믿음이라 하고서는 Seperti Ayub, Anda akan mendapat jawapan daripada Tuhan. 많이 있는 것을 보는데요. Sesungguhnya orang berfikir dan bertindak menurut fikiran mereka sendiri. 신유 집회가 있었는데 우리는 이제 그 기도원 같은 기도원이 치유 역사가 나타나고 그런 치유 역사를 기대하는 그런 기도원들이 Pada tahun 1960-an, perjumpaan kesembuhan di Gunung Sanggap. 있었다고 합니다. 그런데 집회 도중 폭우가 내렸습니다. 계곡에는 물이 불어나고 Pada ketika itu, hujan lebat 집회에 참석했던 berlaku. 두 사람이
Dua orang yang menghadiri perjumpaan itu cuba pulang lebih awal namun terhalang oleh arus deras tersebut. Mereka teringat bagaimana Petrus berjalan di atas air lalu berdoa, Tuhan, Petrus berjalan di atas air, mengapa kami tidak? Tuhan, aku percaya. Kemudian mereka melangkah ke dalam sungai namun dihanyutkan oleh arus deras dan meninggal dunia. Tragedi ini berlaku kerana mereka kurang pemahaman rohani. Mereka tidak menunjukkan iman yang sejati. Mereka sepatutnya menunggu sehingga Tuhan memberikan iman rohani kepada mereka. Sebaliknya mereka bertindak mengikut pemahaman mereka sendiri tentang iman. Petrus berjalan di atas air bukan melalui iman pribadinya. Petrus percaya bahawa bersama Yesus mukjizat dapat terjadi. Itulah sebabnya dia mengaku, Tuhan, jika benar engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu. Petrus meletakkan asas iman. Namun begitu hal itu tidak serta-merta memberinya kemampuan untuk berjalan di atas air. Hanya apabila Yesus berkata, marilah, barulah Petrus dapat berjalan di atas air. Yesus memberikan iman rohani kepada Petrus untuk berjalan di atas air dan kemudian dia menunjukkan iman dengan tindakan. Kemudian Petrus melihat angin menjadi takut dan mula tenggelam. Dengan kata lain, apabila asas iman diletakkan oleh Petrus goyah dan runtuh, mukjizat berjalan di atas air itu berakhir. Inilah hukum rohani. Saudara dan saudari yang saya kasihi, adalah penting untuk anda faham bahawa syarat yang sama juga terpakai dalam perniagaan, menerima kesembuhan atau melaksanakan rancangan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk membina asas iman secara pribadi dan pada masa yang sama berdoa, Bapa, tolong berikan saya iman rohani dari syurga atas iman saya. Anda tidak boleh bertindak sembrono mengikut pemikiran, cara atau rancangan sendiri hanya kerana anda sudah berdoa atau berpuasa. Apabila kesukaran muncul, anda tidak patut berkata, saya percaya, berdoa dan berpuasa. Jadi mengapa tiada apa yang berlaku? Jika anda dengan tulus percaya dan berdoa kepada Bapa dengan sepenuh hati, anda juga perlu menunggu sehingga iman rohani turun dari syurga. Itulah sebabnya kesabaran dan kawalan diri merupakan antara 9 buah Roh Kudus. Waktu Tuhan mengurniai anda dengan iman rohani ialah waktu jawapan doa anda. Seperti tanah kering menyerap air hujan, apabila hati anda dipenuhi oleh iman diberikan oleh Tuhan, mukjizat dapat berlaku dan segala masalah dapat diselesaikan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada hari ini kita telah meniti 3 syarat untuk menerima jawapan melalui iman. Pertama, anda mesti meletakkan asas iman dengan menunjukkan iman anda secara pribadi. Kedua, tidak boleh ada tembok dosa. Ketiga, iman rohani mesti datang dari syurga. Bagi orang yang tiada tembok dosa, langkah kedua boleh dilangkau dan jawapan datang dengan lebih cepat. Apabila seseorang meletakkan asas iman, Tuhan memberikan iman rohani atas asas itu. Apabila kedua-duanya datang bersama, kerja Tuhan berlaku seperti kilat. Orang telah mencapai iman roh atau roh penuh tidak mempunyai tembok dosa dan asas iman sudah disediakan dengan baik. 1 Yohanes 3 ayat 21 hingga 22 memenuhi apa yang tertulis. Saudara-saudara yang kukasihi, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan tetap hati. Kita menerima apa yang kita minta daripadanya kerana kita taat akan perintahnya dan melakukan apa yang diredainya. Apabila asas iman sudah ada dan anda berterusan berdoa dan berkhidmat untuk kerajaan Tuhan, jawapan dapat anda terima dengan cepat. Hal ini seperti mempunyai simpanan dalam bank. Anda dapat mengeluarkan apa yang anda perlukan apabila tiba masanya. Apabila seseorang yang telah memelihara asas iman kuat berdoa, Bapa, saya memerlukan ini, Tuhan Bapa dapat menerima dengan ya dan segera mengabulkan permintaan itu. Jiwa yang makmur bermaksud bahawa Tuhan menjawab permintaan doa mengikut keperluan setiap individu.
Jawapan tidak hanya datang melalui doa nazar atau berpuasa. Kadang-kadang dengan satu doa saja atau hanya menyimpan keinginan dalam hati sudah mendapat jawapan. Untuk menerima jawapan yang lebih besar berkaitan dengan kerajaan Tuhan, tidak cukup sekadar satu orang membina asas iman. Jika terdapat masalah jawatan, semua pekerja jawatan itu mesti bersatu. Untuk paroki, seluruh paroki harus bergabung. Untuk topik doa gereja secara menyeluruh, seluruh gereja mesti membina asas iman bersama-sama. Saya berdoa agar anda semua dapat memahami prinsip rohani ini dengan mendalam, supaya setiap permintaan doa yang anda pegang mendapat jawapan dan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya setiap permintaan doa anda dengan segera mendapat jawapan melalui retreat musim panas Mamim pada tahun ini.